Sebagai pengenalan, Malaysia ialah negara berbilang kaum dan budaya yang hidup secara aman dan harmoni. Masyarakat terdiri daripada berbagai kaum seperti Melayu, Cina, India, Kadazan Dusun, Iban dan Bidayu. Setiap kaum mempunyai adat resam, budaya dan kepercayaan tersendiri yang diwarisi turun-temurun. Kepelbagaian ini menjadi identiti penting dan kekuatan negara. Adab dan etika dalam adat resam mencerminkan jati diri, budi pekerti dan kepribadian bangsa. Nilai seperti hormat menghormati, bertolak ansur dan berbudi bahasa menjadi asas keharmonian sosial. Tugasan ini bertujuan untuk menghargai dan mengkaji kepelbagaian adat serta budaya pelbagai kaum di Malaysia. Penghayatan terhadap adat dan budaya dapat memupuk perpaduan serta mengekalkan warisan peradaban negara. Objektif bagi skop kajian adalah yang pertama, mengenal pasti kepentingan adab dan etika di dalam kehidupan seharian masyarakat yang datang dari berbagai kaum. Yang kedua, menilai tahap kefahaman dan pengalaman adab serta etika di dalam kalangan masyarakat di masa kini, terutamanya bagi generasi muda. Yang ketiga, menjelaskan kaitan antara adab dan etika dengan adat resam dan budaya yang diamalkan oleh pelbagai etnik yang ada di Malaysia seperti Melayu, Cina, India, dan etnik Sabah dan Sarawak. Dan yang terakhir adalah menguraikan cara penghayatan nilai adab dan etika yang diterapkan dalam aktiviti budaya seperti majlis perkahwinan, sambutan perayaan, dan amalan gotong royong. Bagi skop kajian ini adalah menumbuhkan kepada nilai dan etika yang terkandung di dalam adat resam serta budaya masyarakat di Malaysia seperti sopan santun, hormat menghormati, dan saling tolong-menolong, serta kesederhanaan dalam hidup. Kajian ini bukan sahaja membincangkan tentang keseluruhan adat resam yang ada di setiap kaum secara mendalam, tetapi juga menumpukan kepada penghayatan nilai dan adat serta etika yang akan menjadi teras kepada keharmonian budaya yang ada di Malaysia. Kumpulan sasaran adalah masyarakat yang datang dari berbagai kaum, sebagai contoh Melayu, Cina, India, Iban, dan Kadazan Dusun. Seterusnya, generasi muda seperti pelajar adalah dijadikan sebagai pewaris budaya adat resam serta komuniti setempat yang masih mengamalkan adat tradisional. Bagi kawasan kajian pula adalah beberapa kawasan di Malaysia yang mempunyai kepelbagaian budaya seperti negeri Sabah, Sarawak, dan Semenanjung Malaysia. Untuk adat dan budaya Melayu, ciri-ciri dan amalan utama menekankan nilai kesopanan dan hormat menghormati serta budi bahasa, mengutamakan kekeluargaan dan semangat bermasyarakat. Adat seperti adat seperti perkahwinan, iaitu merisik, bertunang, bersanding, berkhatan dan berendoi masih diamalkan. Isu dan cabaran, hakisan nilai tradisional akibat permodernan dan globalisasi. Generasi muda kurang mengamalkan adab dan budaya tradisi. Aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong dan kenduri semakin berkurang. Pengaruh bahasa asing dan media sosial melemahkan penggunaan bahasa Melayu baku. Perlu pendidikan nilai dan budaya diperkukuhkan melalui sekolah dan media. Seterusnya, adat dan budaya Cina. Ciri dan amalan utama berasaskan falsafah Konfusianisme, Taoisme dan Buddhisme. Nilai utama: hormat kepada orang tua, kesetiaan keluarga, disiplin dan kerja keras. Perayaan penting iaitu Tahun Baru Cina, Tanglong, sembahyang nenek moyang, pemberian ampau. Isu dan cabaran: generasi muda semakin jauh dari tradisi dan tidak memahami simbolik adat.
Pengaruh budaya barat menyebabkan perubahan gaya hidup, kesibukan kerja yang kekurangan penyertaan dalam aktiviti komuniti. Jurang generasi menjejaskan pemindahan nilai budaya. Perlu pendidikan budaya dan penglibatan komuniti untuk mengekalkan warisan. Seterusnya, adat dan budaya India. Ciri dan amalan utama iaitu berasaskan agama Hindu, Sikh dan Islam bergantung kepada latar belakang. Nilai utama, kerohanian, kekeluargaan, kesederhanaan dan hormat kepada orang tua. Perayaan utama iaitu Deepavali, Thaipusam, Pongal. Adat penting iaitu perkahwinan, upacara kuli dan pemakaian tradisional iaitu sari dan vesti. Isu dan cabaran, di mana pemodenan dan pengaruh media sosial menjejaskan kefahaman tradisi. Generasi muda kurang faham simbolik dan bahasa ibunda. Sesetengah adat dianggap tidak relevan dengan zaman moden. Nilai kesederhanaan dan disiplin diri semakin pudar. Perlu pendidikan budaya sejak kecil serta peranan kuil, sekolah dan komuniti dalam memperkukuhkan warisan. Hari ini saya akan membentang mengenai isu yang keempat, yaitu adat resam etnik di Malaysia. Seperti yang kita ketahui, Malaysia terdiri daripada berbagai kaum seperti Melayu, Cina, India, orang asli, dan di Sabah Sarawak terdapat Kadazan Dusun, Bidayu, dan Iban. Setiap kaum mempunyai adat resam tersendiri yang telah diwarisi turun-temurun. Sebagai contohnya, bagi masyarakat Melayu, mereka menitik beratkan adab sopan dalam adat perkawinan seperti merisik, bertunang, dan berkawin. Bagi kaum Cina pula, mereka memberikan angpau dan mengadakan upacara minum teh sebagai tanda hormat kepada ibu bapa. Bagi masyarakat India, mereka mengadakan upacara mandi suci, upacara tahlil sebagai lambang kesucian dan penyatuan dua keluarga. Sementara itu, kaum Kadazan Dusun dan Iban menyambut pesta keamatan dan gawai Dayak sebagai tanda kesyukuran hasil tuaian padi. Kesemua adat ini mencerminkan nilai hormat, kasih sayang, semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, adat resam terus dipelihara agar kekal relevan dalam pembangunan negara yang berbilang kaum. Untuk isu yang kelima, yaitu adat resam dan perayaan setiap kaum dan kepercayaan agama di Malaysia. Malaysia terkenal dengan pelbagai perayaan utama yang dirayakan oleh masyarakat berbilang kaum. Bagi masyarakat Melayu, mereka menyambut Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidil Adha dengan amalan bermaaf-maafan, menziarahi saudara mara, dan menjamu juada tradisional. Bagi kaum Cina, mereka merayakan Tahun Baru Cina dengan memberikan angpau, menyalakan mercun, dan makan besar dengan keluarga. Bagi kaum India, menyambut Deepavali dengan menyalakan pelita, menghiasi rumah dengan kolam, dan melakukan upacara mandi minyak. Bagi penganut Kristen, mereka menyambut perayaan Christmas dengan menghadiri misa, menghiasi pohon Christmas, dan bertukar hadiah dengan rekan-rekan atau keluarga. Manakala masyarakat Kadazan Dusun dan Bidayu dan Iban, mereka menyambut pesta keamatan dan gawai Dayak sebagai tanda kesyukuran atas hasil tuaian. Kepelbagaian perayaan ini menunjukkan semangat saling hormat, menghormati, dan toleransi antara kaum di Malaysia. Amalan rumah terbuka menjadi simbol perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk di negara kita. Salam sejahtera, hari ini saya akan membentangkan analisis dan refleksi tentang pandangan positif untuk kesepaduan nasional bagi setiap adat.
Adat yang pertama yaitu adat dan budaya Melayu. Teras kesatuan. Adat dan budaya Melayu menjadi teras serta etos kebangsaan yang diterima oleh semua kaum. Menerima institusi, menerima bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan nilai perlembagaan. Nilai utama, menyediakan nilai inklusif seperti musyawarah, silaturahim, dan akomodatif sebagai asas interaksi harmoni. Penyatuan bahasa, bahasa Melayu bertindak sebagai alat penyatu yang merapatkan komunikasi. Identiti bersama, seni dan masakan Melayu yang dikongsi menjadi identiti kolektif dan kebanggaan bersama. Asas perpaduan, membekalkan asas stabil dan beretika untuk perpaduan yang mampan. Yang kedua, adat dan budaya Cina. Etika sosial menawarkan nilai keharmonian dan penghormatan hierarki bagi kestabilan sosial. Integrasi etnik, amalan rumah terbuka berfungsi sebagai tapak berkesan untuk interaksi dan persefahaman antara kaum. Pembangunan ekonomi, etika kerja kuat dan semangat keusahawanan menyumbang kepada pembangunan dan kestabilan ekonomi negara. Kekayaan pluralisme, budaya Cina memperkayakan warisan pluralistik Malaysia dan menggalakkan kesalingfahaman. Yang ketiga, adat dan budaya India. Etika sosial menekankan nilai ahimsa tanpa kekerasan dan dharma, tanggung jawab etika untuk kestabilan dan adab. Integrasi etika dipawali melalui amalan rumah terbuka menjadi platform integrasi sosial. Warisan bersama, sumbangan kuliner, seni, dan musik diterima sebagai warisan bersama Malaysia. Model toleransi, pengurusan kepelbagaian dalaman community menjadi model positif untuk keterangkuman dan toleransi nasional. Secara keseluruhannya, penghayatan adab dan etika dalam adat resam dan budaya di Malaysia menonjolkan kepentingan nilai kesopanan, hormat menghormati, dan semangat kekeluargaan dalam masyarakat berbilang kaum. Setiap adat seperti kelahiran, perkawinan, dan perayaan mencerminkan keindahan budi pekerti serta menjadi asas kepada keharmonian dan perpaduan negara. Amalan seperti gotong royong, memberi salam, dan bermaaf-maafan mengeratkan hubungan antara kaum. Oleh itu, generasi muda perlu terus dipupuk untuk menghargai adat dan budaya bangsa agar nilai moral serta perpaduan nasional kekal terpelihara.